Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada grup 7 dalam subjek sejarah dan asas falsafah pendidikan PQI 6001, Dr. Rahmat Syukur dan saya Faizatul Husna binti Zulkifli, rakan kumpulan saya Nur Fatiyah Husna binti Zainuddin dan Nur Rashidah binti Zamzuri. Kami akan membentangkan tajuk perbezaan, persamaan dan implikasi falsafah pendidikan barat moden. Okey, sebelum itu, apa itu falsafah? So, apa itu definisi falsafah? Terdapat 3 yang boleh saya bagi tahu, iaitu perkataan falsafah berasal daripada perkataan Yunani iaitu philos yang bermaksud mencintai dan sophia bermaksud kebijaksanaan. Kita gabungkan kedua-dua perkataan ini membentuk satu istilah yang memberi makna perial mencintai kebijaksanaan, which is philos mencintai, sophia kebijaksanaan, so jadi filosofi. Macam itulah. So falsafah juga mengandungi visi dan misi. Falsafah pendidikan barat terdapat 2, iaitu falsafah pendidikan barat tradisional dan falsafah pendidikan barat moden. Dalam falsafah pendidikan barat tradisional ada 2, iaitu essentialism dan parallelism. Dan dalam falsafah pendidikan barat moden ada 3, iaitu reconstructionism, progressiveness and existentialism. So hari ini kita akan mengkaji mengenai falsafah pendidikan barat moden dengan lebih detail. Okey, sebagai yang kita tahu, falsafah pendidikan barat moden terdiri daripada 3 ini, iaitu reconstructionism, existentialism and progressiveness, yang lahir daripada penentangan terhadap aliran pemikiran tradisional yang 2 tu. Perbezaan falsafah pendidikan barat moden. Berdasarkan falsafah pendidikan barat moden yang dinyatakan sebelum ini, terdapat 8 kriteria perbezaan yang kita boleh lihat antara falsafah-falsafah pendidikan barat moden. Perbezaan yang pertama yang boleh kita lihat adalah pengasas-pengasas yang mengasas falsafah-falsafah tersebut. Untuk progressivism, pengasas-pengasas tersebut ialah Charles Peirce, Charles Darwin, William James, William Kilpatrick dan John Dewey. Untuk reconstructivism pula, pengasas-pengasasnya ialah John Dewey, Gersh Escon dan Harolds. Dan untuk existentialism pula, pengasas-pengasasnya ialah Soren Kierkegaard, Friedrich Wilhelm Nietzsche dan Martin Buber. Untuk perbezaan yang kedua adalah dari segi konsep yang dipegang dalam setiap falsafah pendidikan barat moden. Okey, untuk progressivism, konsep yang dipegang menyatakan sekolah adalah sebagai unit masyarakat yang bersifat demokratik. Dan untuk reconstructivism, konsep yang dipegang menyatakan pembentukan masyarakat adalah sesuatu yang perlu dilakukan dengan segera. Dan untuk existentialism pula, dia menekankan pengalaman yang diperolehi daripada idea dan pengetahuan adalah berasal daripada pengalaman bebas. Okey, apa yang anda boleh lihat di sini, ini merupakan wajah-wajah pengasas yang mengasas falsafah pendidikan barat moden. Perbezaan yang seterusnya adalah prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan dalam progressivism merupakan proses yang mencorakkan manusia mengikut persekitaran serta masyarakatnya. Untuk prinsip pendidikan dalam reconstructivism pula adalah murid-murid didedahkan dengan isu-isu sosial dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelajar memperolehi ilmu dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Dan untuk prinsip pendidikan dalam existentialism pula menyatakan pengetahuan individu adalah hasil daripada pengalamannya dengan persekitaran. Okey, perbezaan yang keempat adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam progressivism bertujuan untuk memenuhi minat, keperluan dan kebolehan murid. Dan kalau dalam reconstructivism pula adalah untuk
memperbarui perkara-perkara yang terdapat dalam sistem sosial. Dan tujuan pendidikan dalam eksistensialisme pula adalah untuk mengembangkan potensi individu untuk kesejahteraan sendiri. Kriteria perbezaan yang kelima adalah kurikulum pendidikan. Perbezaan yang kita boleh lihat di sini untuk kurikulum pendidikan bagi progressivism adalah pertama, pembina kurikulum adalah berkisarkan pengalaman peribadi dan sosial pelajar. Kedua, peranan guru sebagai fasilitator. Pelajar banyak diberi kebebasan memilih aktiviti pembelajaran dan pengajaran (PMP). Dan ketiga, strategi pengajaran berpusatkan murid. Kalau dalam rekonstruktivism pula, pertama, ia mencadangkan isi kandungan kurikulum seharusnya meliputi aspek masalah sosial, politik dan masyarakat. Dan yang kedua, kaedah pengajaran mestilah meliputi elemen-elemen kajian saintifik. Dan untuk kurikulum pendidikan dalam eksistensialisme pula, pertama, tidak ada kurikulum yang tetap, sistematik dan berstruktur. Dan kedua, pelajar menggunakan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan. Perbezaan yang keenam pula melibatkan peranan guru. Dalam progressivism, guru harus menggalakkan pelajar mengambil inisiatif sendiri dan menggunakan pengalaman sedia ada untuk memperoleh ilmu. Untuk rekonstruktivism pula, peranan guru bukan sahaja mendidik, tetapi lebih pentingnya membawa isi sosial yang penting untuk diselesaikan secara usaha sama. Dan peranan guru dalam eksistensialisme pula, guru hendaklah menghormati pandangan dan pemilihan murid dan tidak memaksa murid untuk menerima nilai yang diajar oleh guru. Okey, untuk perbezaan yang ketujuh pula adalah jenis falsafah. Untuk progressivism, jenis falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah naturalism. Jenis falsafah untuk rekonstruktivism pula merupakan satu falsafah serpihan daripada fahaman progressivism. Dan jenis falsafah eksistensialism pula adalah falsafah yang berdasarkan fahaman naturalism Russell dan mazhab humanis. Perbezaan yang terakhir adalah fahaman pengasas. Untuk progressivism, manusia dilahirkan bagai kain putih dan persekolahan yang akan mempengaruhinya. Konsep ini dipengaruhi oleh konsep naturalism. Dan untuk rekonstruktivism pula, ahli rekon mengatakan falsafah progressivism hanya sesuai kepada masyarakat yang stabil. Justru satu falsafah yang kritikal harus wujud untuk menyelamatkan kebudayaan masyarakat yang diancam keruntuhan. Dan last sekali untuk eksistensialisme pula, murid tidak patut mengorbankan individualiti mereka untuk memperoleh ilmu dan mendapat bahan pembelajaran. Cara belajar, kualiti pembelajaran dan nilai hendaklah ditentukan oleh murid. Sekarang saya akan terangkan pula berkenaan dengan persamaan antara falsafah pendidikan barat moden. Okey, terdapat 4 persamaan antara falsafah pendidikan barat moden. Persamaan yang pertama adalah pendidikan berpusatkan murid. Pendidikan berpusatkan murid ini bertujuan untuk memenuhi keperluan, minat dan kebolehan setiap pelajar. Ia juga menggalakkan penglibatan secara aktif setiap pelajar dalam pembelajaran. Untuk persamaan yang kedua pula adalah falsafah pendidikan barat moden ini mementingkan pemikiran kritis sebagai aspek asas pembelajaran, yang mana ia bertujuan untuk menggalakkan seseorang pelajar untuk mempersoalkan andaian mereka, meneroka perspektif-perspektif yang berbeza serta mengembangkan idea mereka sendiri. Persamaan yang ketiga adalah menekankan kepentingan menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman dan konteks dunia sebenar. Ia bertujuan untuk mempersiapkan pelajar dengan kehidupan luar bilik darjah serta membantu mereka untuk mengembangkan kemahiran dan pengetahuan yang relevan dalam kehidupan mereka. Dan persamaan yang terakhir pula adalah pendidikan sebagai satu cara untuk menggalakkan kepada perubahan sosial dan cara menangani masalah sosial.
Ia bertujuan untuk memperkasakan pelajar untuk menjadi ejen perubahan yang aktif serta mampu menyumbang secara positif kepada masyarakat. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk Implikasi Falsafah Pendidikan Barat Moden kepada Pendidikan di Malaysia. Di sini saya bahagikan implikasi falsafah pendidikan kepada 3 bahagian. Implikasi pertama terhadap pelajar, implikasi kedua terhadap pendidik dan implikasi ketiga terhadap kurikulum. Implikasi terhadap pelajar. Pertama, pembinaan pelajar yang berdaya saing dan aktif dalam menyelahkan kemampuan masing-masing semasa proses pembelajaran berlangsung dalam kelas. Implikasi kedua, menggalakkan perkembangan dan pengetahuan diri pelajar. Implikasi yang ketiga, mendedahkan pelajar kepada teknologi yang terdiri iaitu pelajar dapat mengakses sumber-sumber luar dari pembelajaran bilik darjah melalui platform digital yang tersedia. Implikasi yang keempat, penempuan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pelajar digalakkan untuk berfikir di luar kotak dalam mencari penyelesaian kepada masalah yang mereka hadapi. Implikasi yang kelima, menekankan kecemerlangan secara menyeluruh merangkumi JERIS, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dan yang keenam, melahirkan insan yang berkeyakinan diri dan berdikari. Seterusnya, implikasi terhadap pendidik. Implikasi pertama, sedia melaksanakan strategi PDP baru untuk melahirkan insan yang seimbang. Seorang pendidik mestilah sentiasa bersedia untuk merancang dan melaksanakan strategi PDP yang sesuai dengan keadaan semasa. Sebagai contoh, pada waktu pandemik, kita lebih kepada menggunakan strategi PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Implikasi kedua, pendidik lebih kritis dan kreatif sesuai dengan keperluan semasa iaitu bersesuaian dengan keadaan semasa pandemik. Bagaimana seorang guru itu menggunakan kaedah pembelajaran yang lebih kritis dan kreatif supaya pembelajaran dapat disampaikan kepada semua pelajar. Implikasi ketiga, kaedah pembelajaran yang lebih efektif menggunakan teknologi terkini. Kita boleh lihat sebelum pandemik, para guru tidak tahu atau kurang mengaplikasikan penggunaan teknologi secara maksima dalam PDP. Hal ini kerana pembelajaran adalah secara bersemuka. Namun, pada waktu pandemik, pendidik perlulah membiasakan diri dengan pengajaran atas talian melalui digital media, aplikasi seperti Google Meet, Quiz atau talian Google Classroom dan lain-lain. Implikasi yang keempat, berpandangan jauh. Pendidik perlulah mengubah strategi dan teknik pengajarannya yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan serta berakhlak mulia. Implikasi yang kelima, meningkatkan kecemerlangan diri selari dengan perubahan sistem pendidikan. Implikasi yang keenam, mendorong pelajar menguasai teknologi sebagai persediaan mendepani dunia alaf baru. Akhir sekali, implikasi terhadap kurikulum. Implikasi pertama, kurikulum yang bersepadu untuk mengasah potensi dan kebolehan pelajar. Sekarang, kita menggunakan kurikulum standard yang mana menggantikan kurikulum bersepadu. Implikasi kedua, pembelajaran tidak berteraskan peperiksaan semata-mata, tetapi turut memberi tumpuan kepada kemahiran dan pengaplikasian pelajar terhadap pembelajaran. Implikasi yang ketiga, penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat, iaitu
Pendidikan seumur hidup merupakan satu proses yang melakukan secara berterusan sejak individu dilahirkan sehinggalah meninggal dunia. Implikasi keempat, menekankan pendidikan berdasarkan teori dan praktik. Selain mendapatkan ilmu dan kemahiran di sekolah, pelajar berusaha untuk mencari ilmu walaupun di mana jua mereka berada. Implikasi kelima, program ke arah melahirkan insan seimbang dan harmonis dari sudut jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang mana telah disebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali, implikasi keenam, memupuk budaya sains dan teknologi dalam pembelajaran. Sekian saja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.